各位弟兄姐妹们，我们知道，在我们的生活当中，我们面对许多种的恐惧。 Saudara, kita tahu, saudara, dalam kehidupan kita, kita menghadapi bermacam-macam ketakutan. 我们害怕，我们怕死，我 Kita 们 takut, kita takut akan kematian. 我们怕鬼，我们怕邪灵。 Kita takut akan setan, kita takut akan roh-roh 有 jahat. 一些人讲他怕高， Saudara, ada sekelompok mengatakan Pakau. dia takut ketinggian, 怕野生宠物， dia takut kepada ulat-ulat, 怕孤单， dia takut akan kesepian, 怕竞争， dia takut akan satu persaingan, 怕失败， dia takut akan 怕 kegagalan, 饥饿， dia takut akan kelaparan, 怕贫穷。 dia takut akan kemiskinan. 请问你们怕钱不够用吗？ Permisi tanya, apakah saudara takut kalau uangnya tidak cukup untuk 很多人 dipakai? 怕钱不够用。 Banyak orang mereka takut uangnya tidak cukup. 对贫穷的恐惧呢，可能有多种的表现 Dan 形 bagi 式。 bahwa satu ketakutan kemiskinan, mungkin mereka bisa wujudkan dengan bermacam-macam identitas. 害怕得不到一份，导致贪婪； Saudara, mereka itu takut sampai satu bagian membuat mereka jadi malas-malasan. 害怕得不到很多钱，导致腐败和犯罪。 Dan mereka takut mereka tidak bisa mendapatkan uang untung yang besar, akhirnya mereka itu jadi berbuat dosa. 如果一个人不懂得爱， Kalau seorang tuh dia tidak mengerti apa itu kasih, 一切都会发生在他的身上。 maka segala sesuatu itu mungkin terjadi di dalam kehidupannya. 当我们成为小孩子的时候，我们是会很害怕。 Dan waktu kita jadi anak-anak, kita bisa takut. 我们做错的时候，我们就怕我们的爸爸妈妈。 Waktu kita berbuat kesalahan, kita takut kepada papa mama kita. 现在的情况也是很多人在害怕， Dan dalam situasi sekarang ini juga sekarang banyak orang takut. 企业家害怕， Dan usahawan itu mereka takut. 家庭服务也是害怕， Dan seorang ibu rumah tangga juga takut. 年轻人也是害怕， Anak-anak muda mereka juga takut. 甚至神父也是害怕。 Bahkan juga hamba Tuhan juga mereka bisa takut. 恐惧是没有意义的，但作为人类呢，我们经历它是很自然的事情。 Ketakutan itu tidak ada artinya. Tapi sebagai umat manusia itu kalau kita alami, itu adalah sesuatu yang normal. 因为没有人从来没有害怕过。 Karena tidak ada seorang pun yang mereka tidak pernah untuk tidak takut. 约翰一书第4章18节那边告诉我们， Dalam 1 Yohanes pasal keempat ayat 如果 18你没有带 berkata 圣 kepada 经 kita, 来，你跟我们一起来打开你的圣经。 saudara bisa buka Alkitab saudara, kita Yohanes baca bersama-sama. 约翰一书第4章第18节， 1 Yohanes pasal keempat ayat ke-18. 约翰一书第4章第18节。 1 Yohanes pasal keempat ayat ke-18. 爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去。因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。 Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 当上帝创造人类的时候，他不是放在人在一个恐怕的情况当中。 Dan waktu Tuhan menciptakan manusia itu, maka Tuhan tidak menempatkan manusia dalam kondisi ketakutan. 当上帝创造人的时候，他就放人在他信仰中是相信上帝的。 Maka ketika Tuhan menciptakan manusia itu, maka Tuhan menempatkan dalam hatinya itu bahwa manusia itu percaya kepada Tuhan. 当亚当犯罪的时候，恐惧就出现了。 Waktu Adam berbuat dan jatuh dalam dosa, maka ketakutan itu muncul. 或者换一句话说，当人类与上帝集结时，恐惧就会出现了。 Dengan perkataan ketika manusia terpisah dari Tuhan, maka ketakutan itu akan muncul. 当亚当第一次害怕的时候，他逃避神。 Dan waktu Adam dia pertama kali dalam ketakutan, dia bersembunyi dari Tuhan. 当在创世纪第3章那边告诉我们， Dalam Kejadian pasal ketiga berkata kepada kita, 亚当说：“我在园中听见你的声音，我就害怕。” Adam berkata bahwa aku di dalam taman itu aku mendengar suaramu, maka aku menjadi takut. 然而，使徒约翰说：“完美的爱可以驱散恐惧。” Tetapi Rasul Yohanes mengatakan bahwa
kasih yang sempurna itu akan melenyapkan ketakutan. 在圣经里面，我们也可以看到，当天使遇到玛利亚的时候，天使的第一条信息是不要害怕。 Dan dalam Alkitab kita juga bisa baca, ketika malaikat pertama kali bertemu Maria, maka malaikat mengatakan jangan takut. 当耶稣遇到同一个女人时，耶稣向她问候，然后就跟她说不要害怕。 Dan ketika Yesus bertemu dengan perempuan itu, maka Yesus berkata kepada ibu itu, jangan takut. 我们也是可以从这个恐惧中解脱出来。 Dan kita juga sama, kita bisa terlepas daripada rasa takut ini. 第一呢， Pertama, 我们要经历并感恩完美的神。 bahwa kita harus mengalami bahwa dengan satu ucapan syukur bahwa Tuhan kita Tuhan yang sempurna. 圣经说，完美的爱可以驱散恐惧。 Dan Alkitab mengatakan bahwa kasih yang sempurna itu akan melenyapkan ketakutan. 我们知道人的爱是不完美的， Kita tahu bahwa kasih manusia itu tidak sempurna. 只有上帝的爱完美。 Hanya kasih dari Tuhan yang 人类 sempurna adanya. 人类有一个需要，那就是无条件的爱。 Dan manusia ada satu kebutuhan, yaitu membutuhkan kasih yang tanpa syarat. 他需要一个无条件的爱来爱他。 Manusia membutuhkan satu kasih yang tanpa syarat untuk mengasihi dia. 只有天父有完美的爱， Hanya Allah Bapa yang memiliki kasih yang sempurna itu. 男朋友的爱不完美， Saudara, kasih manusia tidak sempurna. 老公的爱不完美， Kasih seorang pria, seorang suami tidak sempurna. 人的爱不是也是不完美的。 Kasih sesama manusia juga tidak sempurna. 通常我们的爱是有条件的， Seringkali bahwa kasih kita itu disertai dengan syarat. 但我们可以看到神的爱是没有条件的， Tapi kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan itu tanpa syarat. 他那就是牺牲的爱。 Yaitu dia dengan kasih yang mengorbankan dirinya. 因为爱的尺度就是牺牲。 Karena standar daripada ukuran daripada kasih itu adalah satu pengorbanan. 如果我们爱别人，我们爱的程度的确以我们的牺牲的程度。 Kalau kita mengasihi seorang, kalau standar ukuran kasih kita tidak sebanding dengan pengorbanan kita. 约翰福音第3章16节那边告诉我们， Dalam Yohanes pasal 3:16 berkata kepada kita, 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya pada dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. 上帝那么爱我们， Tuhan demikian mengasihi kita. 他的爱是无条件的。 Kasihnya itu sungguh tanpa 他 syarat. 看到我们不能拯救自己， Dia melihat bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. 他甘愿牺牲他的独生子来拯救我 Dia 们。 rela mengorbankan, mengutus anak yang tunggal datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. 我们可以看到，如果丈夫爱他的妻子，但是他不愿意牺牲为他的妻子，那个也是空的。 Dan kita melihat seorang suami, kalau dia mengasihi istrinya, tapi dia tidak mau berkorban demi istrinya, maka itu adalah satu kasih yang kosong. 牺牲是很重要的。 Pengorbanan itu sangat-sangat penting. 上帝的爱证明给我们看到3件事情， Dan kasih Tuhan membuktikan kepada kita 3 hal. 在以弗所书第1章第5到7节那边告诉我 Dalam 们， Efesus pasal yang pertama, ayat ke-5 berkata kepada kita, 以弗所书第1章第5到7节 Efesus pertama ayat 1 sampai ke-5. 那边告诉，又因爱我们，就按着自己一直所喜悦的，预定我们借着耶稣基督的儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的，我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯的一赦免，乃是照他丰富的恩典。 1 Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-5, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kelelaan kehendaknya, 到第7节。 supaya terpuji kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. 从这个经文我们可以看到，神的
在神的爱中里面，上帝做了3件事。 Di dalam perikop ini kita bisa melihat bahwa Tuhan di dalam kasih-Nya itu Tuhan sudah melakukan 3 hal. 第一的， Yang 就是 pertama, 神说我们注定是要成为神的儿女。 bahwa Tuhan sudah menentukan sejak semula bahwa kita akan menjadi anak-anak Allah. 上帝用无条件的爱来接纳我们， Dan Tuhan dengan kasih yang tanpa syarat untuk menerima kita. 好像我前面告诉的，就是说人类通常接受一个人是有条件的， Seperti yang saya katakan tadi bahwa seringkali seorang itu bisa menerima seseorang itu dengan syarat-syarat. 你爱我，我就爱你啦； Kalau engkau mengasihi saya mengasihi kamu. 我不喜欢你，我就不会爱你啦。 Kalau saya tidak suka kepada kamu, maka saya tidak akan sayang kepada kamu. 我们对孩子也是这样， Kita juga mungkin sama 我 kepada 们也是 anak-anak. 常常告诉他，如果你不听话，我不爱你了。 Seringkali kita berkata pada anak kita, kalau kamu tidak nurut, saya tidak akan sayang kamu. 所以我们可以看到，在我们爱的当中，人类爱的当中，就是有条件的。你爱我就回报你。 Dan kita melihat dalam umat manusia itu bahwa kasih sesama manusia itu ada syarat. Kalau engkau mengasihi saya, sayang saya, maka saya akan membalasnya. 但是耶稣的爱是无条件的爱， Tetapi kasih Yesus adalah kasih yang tanpa syarat. 即使我们是罪人， Sekalipun kita adalah manusia berdosa, 即使我们是有许多缺点， sekalipun kita banyak cacat celah, 他已经爱我们了， Dia sudah mengasihi kita. 因为他以无条件的爱接纳我们。 Karena Dia dengan kasih tanpa syarat untuk menerima kita. 即使我们不优秀， Sekalipun kita tidak baik, 即使我们不英俊不美丽， sekalipun kita tidak cantik, tidak tampan, 即使我们表面上都不好， sekalipun kita tampak depan mata kita itu tidak baik, 但是上帝用无条件的爱来接纳我们。 tapi Tuhan dengan kasih yang tanpa syarat untuk menerima kita. 第二的， Yang kedua, 上帝的爱不仅爱我们，也宽恕我们。 dan kasih Tuhan Dia bukan hanya mengasihi kita, tapi Dia juga mengampuni kita. 人们在犯罪时总是感到被责在和内疚， Saudara, ketika seorang itu berbuat kesalahan itu, sungguh dia merasakan guilty feeling, merasa bersalah. 罗马书第8章第1节那边告诉我们： Dalam surat Roma pasal ke-8 ayat pertama berkata kepada kita, 如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。 demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 对于那些在耶稣基督里的人，不再有定罪了， Dan bagi mereka yang ada dalam Yesus Kristus tidak ada lagi penghukuman. 没有内疚和自在， Dan 因为上帝已经赦免了我们的罪。 mereka tidak lagi merasa guilty feeling, tidak merasa bersalah lagi, karena Tuhan sudah tidak menghakimi mereka, mengampuni mereka. 撒旦总是可以自在我们说你不清洁，你有罪，你不配。 Dan setan selalu berulang-ulang kali berkata kepada kami bahwa kamu tidak saleh, kamu sudah berdosa, kamu tidak pantas, tidak layak. 但是我们在神的眼中里，我们已经被神的大爱赦免了。 Tetapi kita di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, kita sudah diampuni dengan kasih Tuhan yang besar. 所以我们不要再活在罪中了， Oleh sebab itu janganlah kita hidup lagi di dalam dosa. 因为神在十字架上为了我们牺牲了。 Karena Tuhan Yesus sudah berkorban mati di atas kayu salib demi kita. 第3件上帝做的就是他不仅赦免了我们，还救赎了我们。 Yang ketiga yang Tuhan sudah lakukan, Dia bukan hanya mengampuni kita, tapi Dia juga sudah menyelamatkan kita. 赎回这个字的意思是付出必须购买的代价。 Saudara, itu adalah sesuatu yang harus dia tembus, seperti satu transaksi yang harus dilakukan. 我们是罪的奴仆， Kita adalah budak dosa, 耶稣为我们付出代价， dan Yesus sudah membayar harga berkorban bagi kita. 并以神重的代价，既用他的身体和血来释放我们。 Bahkan dengan harga yang mahal, dengan nyawa, dengan tubuh dan darahnya untuk mati bagi kita. 因此，弟兄姐妹们， Sehingga saudara-saudara sekalian, 不要浪费我们的信心， janganlah kita menyia-nyiakan iman kita, 因为耶稣用高价买了我们， karena Yesus sudah menebus kita dengan harga yang mahal. 用他的血让我们得自由， Dengan darahnya kita ditebus supaya kita dimerdekakan, 而不是用金钱，不是用金银和衣服烂的活物。 dan bukan emas, bukan dengan perak, dengan juga dengan pakai pakaian.
因此永远不活在罪中了， sehingga kita tidak lagi hidup dalam dosa. 因为已经被释放，并且以高昂的代价被释放了。 Karena kita sudah dilepaskan, tidak dihakimi, bahkan ditebus dengan harga yang mahal. 各位弟兄姐妹们， Saudara sekalian, 我们要相信耶稣复活的力量比撒旦的力量更大。 kita harus percaya bahwa kuasa kebangkitan Kristus jauh lebih besar daripada kuasa daripada setan. 撒旦可以引诱我们， Setan dia bisa mau menggoda kita. 撒旦可以做很多事情在我们的生活当中。 Dan setan dia bisa melakukan banyak hal di sekeliling kita. 但是我们相信耶稣的力量比那个可以更大的来拯救了我们。 Tetapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dan dia sanggup menolong kita. 他的力量是一种超自然的力量。 Kuasa kekuatannya itu adalah kuasa kekuatan yang supernatural. 虽然很多人怕死亡， Sekalipun ada banyak orang takut akan kematian, 但是我们在主里，我们确信有永生。 tetapi kita di dalam Tuhan, kita sungguh yakin percaya ada hidup yang kekal. 耶稣复活的力量比我们在生活中所害怕的一切都更加强大。 Kuasa kebangkitan dari Kristus jauh lebih besar daripada rasa takut kita dalam kehidupan kita. 人类最害怕的死亡已经被打败了， Dan umat manusia takut akan kematian. Maut itu sudah dikalahkan, dipatahkan. 我们永远不用害怕了， Kita selamanya tidak perlu takut akan 因 kematian 为 lagi. 上帝有大的力量来帮助我们的生活，来扶持我们的生活。 Karena Tuhan ada kuasa yang besar untuk menopang kita, memimpin kita, menuntun kita. 我们感谢主，我们可以看到我们的神是伟大的神。 Kita sungguh bersyukur, kita melihat Tuhan kita, Tuhan yang besar. 然后从这个经文《约翰福音》约翰一书第4章18节那边，我们也看到一点， Saudara, dari perikop firman Tuhan tadi 1 Yohanes pasal keempat ayat 18, kita juga melihat satu poin. 那边也告诉我们，我们要让耶稣成为我们生活中的首要任务。 Dan kita harus melihat bahwa kita harus mengizinkan Yesus menjadi yang utama di dalam hidup kita. 如果我们把耶稣放在首位，就可以保证我们不会担心和害 Kalau 怕 kita 了。 bisa menempatkan Yesus di utamaan kita, maka bisa menjamin bahwa kita tidak lagi akan takut. 如果耶稣是我们的生命的君王， Kalau Yesus adalah raja hidup kita, 他可以很好的处理一切， dan dia akan dengan baik mengatasi, membereskan segala sesuatu, 我们就不用害怕了。 maka kita tidak perlu takut lagi. 但是有一个问题， Tetapi ada satu masalah. 为什么很多人信徒也是很会担心呢？ Dan mengapa ada banyak orang, mereka sudah percaya Tuhan, menjadi anak Tuhan, tapi mereka masih khawatir. 因为在我们当中，我们生活当中，我们没有放耶稣在第一的位。 Karena dalam kehidupan kita, kita tidak menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan. 有人说我放这给我交给耶稣， Ada orang mengatakan, saya sudah serahkan kepada Yesus. 我祷告， Saya sudah 我 berdoa. 交托给耶稣。 Saya sudah berserah kepada Yesus. 但是祷告是祷告，然后在行事的时候都另会一回事。 Tapi berdoa ya berdoa, berserah. Tapi waktu kita melakukan sesuatu, itu hal yang berbeda lagi. 因为在我们的生活当中，我们把我们的一切放在我们的力量， Karena dalam kehidupan kita, segala sesuatu kita tempatkan kepada kekuatan kita, 我 kemampuan 们 kita. 放在我们的技能， Kita tetapkan kepada potensi kita. 我们放在我们的智慧上， Kita tetap tempatkan kepada hikmat kepintaran 我 kita. 们放在我们的成功当中， Kita tempatkan di dalam keberhasilan kita. 我们放在我们的金钱里面， Kita tempatkan di dalam harta kekayaan uang 我 kita. 们放在我们的生活，在我们的财富， Kita tempatkan di dalam harta kekayaan 我们 kita. 看到我们的财富就是第一的。 Dan kita lihat harta kita itu nomor satu yang utama. 当我们一切发生这样的时候， Ketika segala sesuatu terjadi, 我们用另一个神来代替耶稣。 kita dengan Allah yang lain menggantikan Yesus. 当这种情况发生的时候， Dan 我们 ketika 的恐惧就是会升起了。 hal ini terjadi, maka ketakutan kita itu akan timbul. 当我们把耶稣成为我们生活的重点，我 Marilah 们 kita 将不害怕了。 Menjadikan Yesus sebagai yang utama dalam hidup kita, maka kita tidak akan menjadi takut lagi. 因为一切都会被耶稣肥放的
能力解决了。 Karena segala sesuatu akan dibereskan, diselesaikan dengan kuat kuasa Tuhan Yesus. 这就是为什么耶稣告诉我们不要害怕。 Itulah sebabnya mengapa Yesus berkata pada kita, jangan takut. 在印度的国家，他们有一种独特的方式来培养他们的男孩。 Saudara, di negara India itu mereka ada satu cara yang spesifik bagaimana mendidik putra-putra mereka. 如果一个男孩到17岁时，这个男孩闭着眼睛被带到很远的最深处的森林里。 Kalau seorang anak itu sudah berusia 17 tahun, maka matanya akan ditutup, terus akan dibawa ke hutan yang paling lebat, yang paling dalam. 当天黑的时候， Waktu itu hari sudah gelap, 孩子的那个眼罩就会被打开， maka tutup mata anak itu akan dibuka. 送他的人进去里面的就会离开他，就放着他，让他一个人在那边。 Dan orang yang mengantar dia itu akan tinggalkan dia, biarkan dia seorang diri di sana. 如果他整个晚上他有喊叫还是哭泣的时候，那就是说他还没有长大。 Dan kalau dia sepanjang malam dia ada teriak-teriak minta tolong atau ada tangisan, maka itu menunjukkan dia masih belum dewasa. 如果他一个晚上他就很平安，他没有喊叫，他没有哭泣的时候，那个就是他们会接受他，成为一个成男 Dan 性。 jikalau sepanjang malam itu dia tidak teriak-teriak minta tolong, dia tidak ada tangisan, maka keluarganya akan menyambut menerima dia bahwa dia sudah dewasa. 在森林里，天很黑， Saudara, di dalam hutan itu hari begitu gelap, 连他都看不到他的自己的手掌， bahkan dia sendiri pun tidak bisa melihat telapak tangannya, 让他很害怕。 membuat dia menjadi takut. 森林里发出可怕的声音， Di dalam hutan itu mengeluarkan suara-suara yang menakutkan 狼的咆哮， dan suara daripada beruang, serigala, 树子的喵喵声， dan juga suara daripada harimau. 他越来越害怕， Dan makin malam dia makin takut, 但他也是必须安静下来。 tapi dia harus menenangkan dirinya. 我们会感受到他的惧怕吗？ Apakah kita bisa merasakan ketakutannya? 一个人在黑暗当中看不到周围，然后自己手掌也看不到，然后听到很怪怪的声音出来， Seorang dalam kegelapan bahwa melihat akan telapak tangannya pun tidak bisa dan akan mendengar suara-suara yang aneh. 他不可以有尖叫和哭泣出来， Dia tidak boleh ada teriak minta tolong atau tangisan. 他必须努力通过这个考验。 Dia harus berjuang untuk melewati ujian ini. 一秒如小时， Bahwa 1 detik itu seperti 1 jam. 1小时如寿年。 Saudara, 1 jam itu seperti 1 tahun. 他1秒钟的睁不开眼睛， Dalam 1 menit sungguh dia tidak berani membuka matanya. 恐惧的汗水从他身上滴落了。 Dan ketakutan keringat dingin mencucur daripada badannya. 1个小时，1个小时过了， 1 jam demi 1 jam berlalu. 那个太阳的慢慢的出来了， Dan ketika matahari pelan-pelan terbit, 他可以看到他的作为的时候， dia bisa melihat karyanya. 他就很高兴了， Dia sangat senang sekali. 他就环顾四周围， Dan ketika dia mengamati sekeliling, 但是他看到很惊讶的事情， tapi dia melihat hal yang sangat mencengangkan. 他看到他的后面有他爸爸站在那边， Dia melihat di belakang itu ada papanya berdiri di sana, 准备射箭， siap untuk menembak busurnya. 他的腰里夹着一把砍刀腰， Bahwa di pinggangnya itu terselip 1 pedang. 守着儿子一夜。 Dan dia sepanjang malam dia menjaga anaknya. 如果有蛇和其他野兽，他会立即放箭。 Dan jikalau ada ular atau binatang buas, maka dia langsung akan membusurnya. 在野兽靠近他的孩子之前， Dan sebelum dia dekat kepada anaknya, 他祈祷，他祷告，为他的孩子祷告， dia berdoa bagi anaknya. 让他孩子安安静静的站在那边，不怕。 Sehingga anaknya bisa dengan tenang berdiri sana dan tidak takut. 这故事很精彩。 Bukankah itu sangat menarik sekali? 当孩子在森林里， Anaknya di dalam hutan. 父亲总是得照顾着他。 Orang tuanya selalu menjaga anak ini.
我们在天上的父也一样对我们。 Allah Bapa kita di surga juga sama demikian kepada kita. 甚至我们还没有讲出来，我们还没有要求他，我们相信上帝继续用他的爱保护我们。 Bahkan sebelum kita ucapkan, sebelum kita mohon, kita minta, Tuhan dengan kasih yang besar sudah menaungi kita. 无论何时何地，无论我们经历什么， Baik keadaan apapun juga, baik setiap saat kapanpun, bagaimanapun juga yang kita alami. 上帝都会信实并随时帮助我们。 Kasih setia Tuhan, Dia akan setiap saat menolong kita. 从现在开始，我们必须知道一件事情，我们不再需要害怕任何事 Dan 情， mulai hari ini bila kita diingatkan satu hal, kita tidak perlu takut lagi. 因为上帝与我们同在。 Karena Tuhan beserta dengan kita. 我们要采取的步骤是在上帝的爱中成长， Langkah yang harus kita ambil adalah kita harus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. 因为当我们知道上帝的爱在我们的生活当中的时候，有那么伟大时， Karena waktu kita tahu bahwa kasih Tuhan dalam hidup kita begitu agung, begitu besar. 无论遇到多大的问题， Baik masalah seberapa besar yang kita hadapi. 挣扎风暴， Pergumulan angin badai, 我们都不会害怕了。 kita tidak akan takut lagi. 各位弟兄姐妹们， Saudara sekalian, 信徒所做的一切都是基于信任，而不是出于恐惧。 bahwa semua yang kita lakukan itu semata-mata karena Tuhan sudah mempercayai kita, bukan karena kita takut. 尽管现在发生了很多混乱， Sekalipun sekarang ini terjadi begitu banyak kekacauan, 但上帝仍然掌权。 tetapi Tuhan tetap berdaulat. 不管我感觉如何， Tidak peduli bagaimana perasaan apa yang kita rasakan. 在慈爱的上帝眼中， Dan di dalam kasih Tuhan, 我们的生活有意义。 dan kehidupan kita bermakna. 如果我们的生活放在神的国度里， Lalu hidup kita taruh, kita tempatkan dalam kerajaan Allah. 真能认同使徒约翰的话， Dan seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, 那么多好的话， maka perkataan yang demikian indah, 你们里面的灵比世界上的灵更大， bahwa roh di dalam dirimu jauh lebih besar daripada roh di luar. 你们里面的灵比世界上的灵 Roh 更 di 大。dalam dirimu jauh lebih besar daripada roh di luar. 是的，我们要感谢神。 Benar kita mau bersyukur kepada 进 Tuhan. 入新的一年，我们不用怕， Memasuki tahun yang baru, kita tidak perlu takut. 我们要勇敢面对， Kita mau dengan berani kita menghadapi. 我们要过圣洁的生活， Kita mau hidup kudus. 因为有上帝与我们同在。 Karena ada Tuhan yang beserta dengan kita, 我 Immanuel. 们交托一切都交在他的手里， Segala sesuatu kita serahkan ke dalam tangan 我们的 Tuhan. 眼睛盯着他， Mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. 他必定带领我们。 Maka dia pasti akan menuntun kita. 好像一首诗歌告诉我们， Seperti satu pujian berkata kepada 他 kita, 的恩典是足够我们用的。 bahwa anugerah Tuhan itu cukup bagi kita. 无患新一季是在唯有你爱不更改。 Baik dalam musim apapun juga, kasih Tuhan tidak pernah berubah. 每个季节恩典只有满满。 Dan setiap musim itu anugerah berkat Tuhan begitu berkelimpahan. 虽然经过水和火， Sekalipun melewati sungai dan juga api. 靠着主我就刚强。 Maka bersandar kepada Tuhan, maka saya menjadi kuat. 没是的，主，什么东西都会改变， Sungguh ya Tuhan, segala sesuatu bisa berubah. 节气会改变， Musim bisa berubah. 天会改变， Langit bisa berubah. 朋友会改变， Teman-teman kami bisa berubah. 身体会改变， Tubuh kami juga bisa berubah. 但是你不改变。 Tetapi Tuhan, Engkau tidak berubah. 你爱我们是用无条件的爱来爱我们， Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tanpa 你 syarat. 用爱无限的爱、无条件的爱来拯救我们。 Engkau dengan kasih yang tanpa syarat, yang tidak terbatas untuk menyelamatkan 你的 kami. 恩典足够我们用， Berkat Tuhan cukup bagi 我们 kami. 相信我们要亲近神。 Kami percaya kami mau dekat dengan Tuhan. 当我们亲近神的时候，我们放在我们一切的重担，我们相信你会帮助我们带领我们的生活。 Dan waktu kami percaya Tuhan, kami bisa tanggalkan segala beban berat kami. Kami percaya Tuhan akan memimpin kami. 主啊，我们要放你做第一位的主， Tuhan, kami mau menomorsatukan Engkau. 我们不要放我们的信心在我们的金钱上， Kami tidak mau mengutamakan iman kami di atas materi uang. 我们不要看这世界
Kami tidak mau melihat dunia ini. 我们只要看你， Kami hanya melihat 我 Engkau. 们只要看你带领我们的生活， Dan kami hanya melihat Tuhan Engkau pimpin kehidupan 让我 kami. 们的生活可以面对无论什么事情，我们都不怕，我们勇敢，因为有上帝与我们同 Sehingga 在 dalam。kehidupan kami, apapun yang terjadi, kami tidak takut lagi karena ada Tuhan yang beserta dengan kami. 主，我们感谢你， Tuhan, terima kasih. 我们这样感恩祷告，奉靠生命求的， Demikian kami berdoa mengucap syukur. 阿门。 Amin. 各位请坐。